Budak pun maknanya kenal ketegasan Umar ni, takut ke dia, seolah-olah begitu. Jadi bila sebut dia dengan suara je, hilang semua. Tinggal dua je. Adik dia dengan ipar dia. Sebab dia berdua tahu. Dia tunggu dia mati syahid, dia lari pun mati syahid punya. Baik, tunggu. Itu dia. Tentu dah jumpa mesti mati punya, dia tahu dah. Dan mereka siap untuk mati pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi Fadil Ustaz Mukhtar selaku pengurusi majelis dan penceramah yang pertama. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi ini kita menyambung lagi bacaan berhubung dengan sirah, yaitulah riwayat hidup Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan tadi Fadil Ustaz Mukhtar telah menceritakan berhubung dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu merupakan anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar ni dia mempunyai dua orang anak lelaki, dan kedua-duanya dinamakannya dengan nama Abdullah, kerana menjadi sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka suka dengan nama Abdullah ini, kerana Abdullah itu membawa kepada maksud hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar tadi bagaimana alimnya Abdullah radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar itu. Dan tentulah kealiman ini, penghayatan keislamannya, wara dan ketakwaannya adalah hasil didikan daripada ayahandanya sendiri Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka pagi ini kita menyambung lagi riwayat hidup Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di bawah tajuk yang seterusnya, cahaya Islam menembusi hati yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang keras lebih daripada batu menjadi lembut
sekiranya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sentuhan pertama yang menyayat hati Umar radhiyallahu an yang keras ialah sewaktu beliau terserempak dengan rombongan muslimat yang berjalan meninggalkan Makkah untuk berhijrah ke Habasyah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nanti kita akan sampai juga kepada tajuk hijrah ke Habasyah, di mana peristiwa hijrah ke Habasyah ini berlaku pada saat kemuncak tekanan yang terjadi ke atas dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tekanan yang memuncak ke atas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Di mana pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atas sifatnya sebagai seorang nabi dan pendakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kuasa. Nabi tidak memiliki kerajaan pada masa di Mekah, menyebabkan Nabi tidak mungkin dapat melindungi para sahabat radhiyallahu anhum yang diseksa bahkan dibunuh di kota Mekah pada masa itu. Makanya lah Nabi mengambil jalan untuk menghantar para sahabat radhiyallahu anhum menuju ke Habasyah. Masih lagi dalam wilayah perbatasan Afrika. Walaupun keadaan sangat memilukan untuk melepaskan para sahabat ini, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti melakukannya. Jika tidak, sedikit benih Islam yang baru sahaja nak dibina itu akan terhapus melalui kerja-kerja zalim dan pembunuhan yang dilakukan oleh golongan jahiliyah pada masa itu. Maka rombongan hijrah ke Habasyah ni berlaku 2 kali. Tajuknya akan sampai akan datang. Maka di antara yang berhijrah ini, ada di kalangannya adalah para muslimat. Tujuan hijrah ini ialah untuk mendapatkan suaka politik, yakni perlindungan politik daripada sebuah kerajaan yang adil yang dipimpin oleh An-Najasyi pada masa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Pergilah kamu ke Habasyah, mohonlah perlindungan daripadanya, kerana aku mengetahui dia seorang raja yang adil." Maka pergilah mereka dan panjanglah kisahnya. Dalam perjalanan nak pergi itu, tiba-tiba ada di antara muslimat, walaupun keluar pergi ke Habasyah ni secara sembunyi-sembunyi, diam-diam aja, memintas lorong-lorong tikus untuk keluar daripada kawasan kota Mekah. Tiba-tiba takdir Allah terserempak dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang paling ditakuti di kota Mekah pada masa itu. Pula yang terserempaknya pula seorang perempuan. Kalau lelaki itu ada bandingan juga, tapi perempuan pula terserempak dengan Umar. Mereka berhijrah bagi melepaskan dirinya daripada kezaliman dan keganasan pemimpin musyrikin. Rombongan tersebut turut disertai oleh Ummu Abdillah binti Hamtamah radhiyallahu anha. Beliau menunggu suaminya Abu Abdillah Amir bin Rabi'ah
radhiyallahu an kerana mengumpulkan suatu keperluan yang tertinggal. Ya, bila dah bergerak, sekerat jalan baru perasan ada benda tinggal. Tapi dia boleh patah balik. Macam anak semalam, dah masuk Kuantan, baru teringat jubah tertinggal. Tak ada apa dah lah. Itu ceritanya. Jadi dia pun bagi tahu ke suami dia, abang patah balik, pergi ambil. Saya tunggu di sini. Lepas ambil barang tu, datang sini, kita jalan terus. Masa isterinya tu menunggu di situlah, mereka terserempak dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar menegurnya. Innahul intilaqu ya umma Abdillah. Qala na'am. Wallahi lanakhrujanna fi ardillahi athaytumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana faraja. Qala Umar sahibakumullah. Qala ummu Abdillah ka'annaka qad tami'ati fi islami ya Umar. Qala Umar qala ummi Abdillah na'am innahu la yuslimu hatta yuslima himarul Khattab. Rawahul Ibnu Hisham. Maksudnya Sayyidina Umar radhiyallahu an menegurnya, kamu hendak ke mana wahai Ummu Abdillah? Ummu Abdillah menjawab, ya, demi Allah, kami keluar dari bumi Allah Mekah kerana kalian menyeksa kami dan bersikap kasar, memaksa kami. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kami jalan keluar. Sayyidina Umar menjawab, mudah-mudahan kalian diiringi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya kamu menginginkan Umar masuk Islam. Ummu Abdillah radhiyallahu an menjawab, ya. Amir menyampuk, sesungguhnya Umar ibn Khattab tidak akan memasuk Islam sehinggalah Kaldai al-Khattab terlebih dahulu memeluk Islam. Ucapan tersebut menunjukkan mereka berputus harapan bahawa Umar radhiyallahu an akan memeluk Islam. Hadirin sekalian, masanya suaminya tu tadi balik, pergi ambil barang yang tertinggal di rumah tu. Saat ketika isteri dia menunggu di situ, terjumpa Umar. Umar tegur dia, nak gimana ni? Lalu suami isterinya menjawab, kami nak keluar, pergi ke bumi lain. Dah duduk di Mekah ni, kamu asyik kacau kami aja. Ganggu kami siang malam, pukul kami, seksa kami, azab kami macam-macam. Maka kami ambil tindakan nak keluar, tinggalkan Mekah. Tiba-tiba bila dia cakap gitu, Sayyidina Umar berasa sedih, menyentuh hati dia. Umar kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara semua, selamat macam tu. Tak lama laki dia sampai. Maka isteri tadi pun cerita ke suami dia. Dia kata, bang, masanya saya tunggu abang tadi, saya jumpa Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar tegur saya beritahu. Kemudian Umar kata, mudah-mudahan semua dipelihara oleh Allah, selamatlah sampai. Saya tengok lain, bang. Ya. Nampak lembut dah Umar ni. Katanya isterinya begitulah. Suaminya menjawab, dah kamu dengar dia cakap macam tu, ingat dia nak masuk Islam ke? Ayalah, kata bini dia. Nampak beralih dah cara cakap tu, lembut dah bang. Nak mihak ke kita tu.
Kata laki dia tu saduk mimpi lah kalau kita ni. So saduk mimpi tu harap lah. Umar tu ayah dia Al-Khattab ada bela seekor bagal. Dia bagal ni dia berbeza sikit daripada himar. Saya pernah sebut. Himar itu kaldai. Dia himar itu kaldai. Kaldai ni dia muka dia kecil. Dia muka selamba 3% dia muka. Buat tak reti sengit kelip-kelip. Itu himar. Tapi bagal kacokan antara himar dengan kuda. Bila kuda bersama dengan himar, lahir anak. Anak tu dia panggil bagal. Maka bezanya bagal dengan himar, bagal tu kepala dia 3 segi. Bagal itu perut dia tu borai macam perut kuda, dia bulat macam tu. Adapun himar perut dia nipis saja. Itu bezanya. Lepas tu bagal tu pula kepala 3 segi macam kuda. Bagal dia bunyi bising. Himar tu dia bising. Bagal tu diam je, dia menengok senyap aja. Tu sebab setengah ibu ayah bila dia ajar mengaji anak 4 kali sebut tak ikut-ikut juga. Kau ni bagal ke apa ni katanya. Sebab bagal tu memang diam, ni tak cakap apa, senyap aja. Tapi sangat taat dan patuh pada tuan. Jadi katanya suami dia tadi, kamu dengar Umar cakap macam tu, kamu ingat dia nak masuk Islam dah. Ayah dia Al-Khattab di rumah tu ada bela seekor bagal. Kau percayalah cakap aku, kata suami dia. Selagi bagal di rumah ayah tu tak mengucap 2 kalimah syahadah, terus haraplah Umar nak mengucap syahadah. Tak adanya dah. Punyalah. Makna gambaran keras dan degilnya Umar itu. Sampai dirasakan memang tak ada harapan lah. Kita kata nak dakwah ni buat penat aja. Bahasanya begitu. Tapi dalam Islam haram hukum berputus asa, tak boleh. Dia walaupun kita tengok orang-orang Cina ni buat degil, tak nak ke Islam ni. Kita kempen, kita seru, kita macam-macam duk macam tu lah. Tapi dakwah kena diteruskan. Karena kita tidak tahu bila detik ketikanya turning point ya, berlaku. Berbalik hati dia nak ke Islam ni. Kita tidak tahu. Orang-orang Cina, kalau dia pegang sungguh. Sehingga di negara Cina, berpuluh juta orang-orang Cina yang menganut Islam, lebih ramai daripada jumlah seluruh rakyat Malaysia. Inilah peristiwa di Taif tu ulama sebut. Ketika Nabi pecah kepala dia. Berdarah kepala dia, Zaid bin Harisah pun kena. Nabi hanya berdoa, antaranya, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tu tak mengetahui. Nabi SAW tidak mengambil kira hari ketika berdoa, tetapi Nabi mengambil kira generasi akan datang dalam doanya, yang akhirnya masyarakat Taif menganut Islam semua sampai hari ini. Dan Taif keturunan Bani Saqif itu sehingga hari ini menjadi zuriat keturunan, menjadi kilang yang melahirkan imam-imam yang ramai, termasuk di Masjidil Haram itu dan di seluruh negara Arab Saudi itu. Ya, jadi dakwah ni kena sabar. Kita tengok ini macam tak ada harapan lah Cina ni. Jangan. Kita tak tahu bila Allah nak bagi. Boleh jadi kerja dakwah kita tak kuat lagi. Boleh jadi kita pun tak menyungguh dalam berusaha menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang bukan Islam ini. Menyebabkan Allah Ta'ala tahan lagi sokongan dan kemenangan itu. Percayalah, Islam ini akan tetap. Dia tersebar ke seluruh dunia. Jangankan orang-orang yang bukan Islam di Malaysia, seluruh dunia akan menerima Islam. Karena Nabi pernah menyebut, sesungguhnya cahaya Islam akan tersebar di mana sahaja
adanya muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya di Mekah masa itu itulah Umar tu. Memang kita kata macam mana ya, kapi pahit punyalah masa tu. Takkan terima dah. Ini pandangan manusia. Rupa-rupanya peristiwa ini sangat menyentuh perasaan Umar radhiyallahu anhu. Sehingga terasa sebab apabila melihat betapa teguhnya pegangan penganut Islam menghadapi tantangan musuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa supaya Allah Taala menolong Islam dengan penyertaan orang yang kuat dan berpengaruh di kota Mekah. Ya, saya teringat satu peristiwa. Kawan-kawan daripada ARC unit amal ini, dia pasukan geng-geng motor unit amal, ketika berlakunya bencana besar banjir di sebuah negeri. Lalu setelah surut banjir, dihantar satu tim. Ini kisah benar. Dia satu pasukan unit amal, pasukan bermotor, bawa barang apa semua dengan lori pickup untuk bersihkan rumah ke rumah ni. Biasalah unit amal ni. Datang mereka tidak diundang, pulang mereka tidak disedari. Mereka ikhlas dalam melakukan amal. Jadi masuklah dari satu rumah ke satu rumah. Tiba-tiba mereka masuk satu rumah macam biasa, mereka bersihkan. Angkat lemari, angkat katil, keluar TV, letak elok-elok. Sumpit, tembak, pakai water jet, segala apalah. Dekat-dekat nak bersih dah rumah tu. Tiba-tiba salah seorang anggota unit amal ARC ni ternampak gambar di dinding. Beruniform dengan pangkat. Dia tengok-tengok, dia terperasan. Dia bisik ke kawan dia. Dia kata, cuba entah tengok gambar kat dinding. Kawan tu tengok, la ilaha illallah, terperanjat. Rupanya ketua FRU yang pernah mengarahkan supaya ditembak gas pada demonstrasi di Kuala Lumpur tu. Kata, hai sudah, kita pergi basuh rumah dia. Kata sahabat, tak apa, bisik-bisik kat kawan-kawan, relax aja. Dia unit amal tenang je lah, basuh macam biasa. Tapi dah tersebar dah berita dalam rumah tu. Kita tengah basuh rumah ketua FRU yang pernah tembak gas ke kita masa demo dulu. Basuh macam biasa. Dah habis semua, datang tuan rumah. Dia kata, tuan-tuan, masa tu dia dah mula, suara tu dah berat jatuh. Dia dan kata sahabat macam berkaca sikit tebing mata dia. Dia kata, tuan-tuan, saya ucap terima kasih tuan-tuan datang, bersihkan rumah saya. Kalau saya seorang nak buat dengan anggota lain pun, saya tak mampu. Terima kasih tuan-tuan. Dia kata, tak apa. Sekarang tuan-tuan bagi tahu je terus terang. Berapa upah yang perlu saya bayar. Ni bukan kecil tuan-tuan buat ni segala apa bersih. Tak. Kami dididik dan ditarbiah menolong membantu kerana Allah aja. Kalau tuan nak satu je permintaan kami. Dia tanya apa? Tolong setiap pilihan raya tolong undi PAS. Itu je kami minta. Sokong kami di situ aja. Dia kata insya-Allah. Nah, terbukti setiap pilihan raya kebelakangan ini, semua undi awal dapat kepada gerakan Islam kita. Nampak? Karena simpati itu. Boleh jadi dia bercerita kepada orang lain. Ini yang berlaku pada Umar. Bila dia tengok begitulah menyungguhnya mereka ni buat kerja Islam. Dengan muslimatnya. Terpaksa keluar tinggal rumah. Hanya kerana kejahatan yang aku buat, kata Umar, datang sentuhan. Mulailah memikir ke dalam diri. Ngapalah aku buat macam ni. Manusia ni baik begini. Aku tengok sendiri. Ini. Sebab itu kita tidak boleh berhenti dari melakukan kebaikan. Walaupun sekecil mana kebaikan itu. Dia kita mesti buat dan mesti meneruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa
supaya Allah Ta'ala menolong Islam ini dengan orang-orang yang berpengaruh. Ya, oleh kerana itu kita kena bersama dengan orang-orang tua, orang-orang lama yang dikira berpengaruh, minta mereka bersama beri idea, beri cadangan macam mana cara nak boleh tolong Islam ni bangun. Kalau di kalangan kita yang hadir ni mempunyai idea, cadangan-cadangan, atau ada orang-orang yang dirasakan boleh memberi sumbangan berbagai-bagai cara untuk kita bangunkan pondok medis kita ni, maka boleh dia hubungkan dengan pihak pengurusan di sini supaya kita mengambil manfaatnya bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik bi Abi Jahlin au bi Umar ibn al-Khattab, rawahu Tirmizi wal Imam Ahmad. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkan Islam dengan salah seorang yang engkau lebih kasihi dalam kalangan dua orang yang kuat, Abu Jahal, yakni Amru bin Hisham, atau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Dia artinya Nabi mendoakan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Ayo, jadi dalam hal ini banyakkan berdoa. Dan kita tidak tahu siapa di kalangan kita ni ya Allah Ta'ala mustajabkan doanya dan Allah Ta'ala terima. Kadang-kadang orang-orang awam biasa, tapi kerana dianya lebih ikhlas di hadapan Allah, maka doanya diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh, ni kalau boleh, Nabi nak dua-dua masuk Islam, Abu Jahal dan Umar. Tapi kalau dua-dua tak boleh, dapat seorang pun jadilah. Jangan sampai dua-dua terlepas. Ini yang sering disebut oleh para ulama. Kalau kita tidak dapat ambil semua, jangan kita lepaskan semua. Pegang mana yang boleh je dulu. Ya. Akhirnya, orang yang dipilih Allah ialah Umar radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan sebab yang menjadikan Umar radhiyallahu anhu masuk Islam dengan permulaan yang tidak diduga oleh manusia. Apabila beliau menerima tugas yang diputuskan oleh pemimpin musyrikin untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beberapa orang dalam kalangan para sahabat berhijrah ke Habasyah. Di antara sahabat yang terus mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Hamzah radhiyallahu an, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, serta beberapa sahabat yang lain. Umar radhiyallahu an terserempak dengan Nuaim bin Abdullah An-Nahham radhiyallahu an, lalu menegurnya, "Aina turidu ya Umar?" Kamu hendak ke mana wahai Umar? Umar radhiyallahu an menjawab dengan keras, "Uridu Muhammadan, hadha as-sabi alladhi farraqa amra Quraisy wa saffaha ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihataha fa aqtaluhu." Aku ingin mencari Muhammad, orang yang telah membawa agama baru dan memecah belahkan masyarakat Mekah, memperbodohkan para penduduknya, dan menghina agama nenek moyang
serta mencela Tuhan-Tuhannya. Maka aku ingin membunuhnya. Dia Umar dia cakap direct. Dia tak ada selindung. Hakim nak pergi bunuh dia. Nu'aim radhiyallahu an menyampuk, wallahi laqad gharratka nafsuka min nafsika ya Umar. Atara bani Abdillahi manafin tariki katamshi alal ard wa qad qatalta Muhammada. Demi Allah, sebenarnya engkau telah digoda oleh hawa nafsu yang membinasakan dirimu. Adakah kamu menganggap keluarga Abdul Muttalib akan membiarkan kamu bebas hidup setelah kamu membunuh Muhammad? Dia di mana? Dalam masyarakat jahiliyah Arab. Di sana ada satu sistem dinamakan sistem himayah ataupun sistem hamiyah. Dikenali juga sebagai protection system, backup system. Yakni siapa sahaja daripada mana-mana kabilah yang diganggu, diusir, apalagi kalau dibunuh, maka kabilah dia akan bangkit, walaupun ke tahap peperangan, dia akan cari siapa dia yang usik buat tu. Dia akan balas setimpal dengan apa yang terkena pada salah seorang dari kabilah tu, walaupun orang yang dikenakan tindakan di peringkat awal itu memang dia yang bersalah. Tapi bahasa kabilah dia akan bela. Dia tak peduli salah tak salah belakang kira. Contoh, kabilah A dengan kabilah B. Contoh, ada orang daripada kabilah B ni, dia pergi bakar kebun tamar milik kabilah A. Lalu kabilah A ni nampak, kejar-kejar dapat dia pukul-pukul, patah tangan, patah kaki. Dia ni mengangkat-angkat lari balik. Dia sampai ke kabilah dia, kabilah dia akan naik angin tu, mengamuk. Naik semangat 46 dia. Entah ni pasal apa ni? Berdarah-darah, patah tangan, patah kaki. Siapa dia buat? Dia kata kabilah A buat. Pasal apa? Saja je aku pergi bakar kebun dia, lepas tu dia pukul aku. Kurang asam. Dia akan pergi serang. Padahal salah kan? Dia pergi bakar kebun kawan tu, itu dia tak ambil kira. Yang dia ambil kira, dia ni belah aku, dia ni kabilah aku. Itu yang Nabi kata, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan daripada umat aku orang yang berjuang atas asabiyah. Bela kaum antu'ina qaumuka ala zulmi. Kamu bela kaum kamu atas dasar zalim. Dia katanya para ulama, kalau asabiyah bela kaum atas dasar Islam untuk kebaikan dan keadilan, itu dibenarkan dalam batas. Tapi atas kezaliman, itu tidak dibenarkan sama sekali. Jadi faham himayah ataupun hamiyah, dia akan backup. Dia balas tu, dia tak peduli yang ni, dia tak akan kacau. Walaupun terang dia bersalah. Dia pergi bunuh kawan tu. Kawan tu kejar dia sampai ke kampung dia. Orang kampung akan serang kabilah sana. Walaupun tahu dah dia ni membunuh, tapi bela. Jadi katanya sahabat tadi dekat Umar, ente ni wahai Umar, ente nak pergi bunuh Muhammad. Ente tahu tak Muhammad ni, dia kabilah Abdul Muttalib tu. Kalau kabilah Abdul Muttalib berkait pula dengan Bani Hashim. Bertalian dengan Bani Abdul Manaf. Bertalian dengan Bani Kilab. Dia bertali-tali kesudahan lebih 3 suku kabilah-kabilah yang bertalian dengan kabilah Muhammad akan bersatu bangkit, dia perangi kabilah kamu. Tak masal kamu. Besok kau tak tinggal zuriat, adik-adik kamu dia orang kerja kan. Kamu dah fikir ke Umar? 2 kali fikir dah. Dia cari jalan. Kira-kira macam usaha last lah. Kalau boleh Umar mikir, iya juga. Aku mau macam tu. Dia diusahakan juga. Perbualan tersebut
membawa kepada pertengkaran, dan akhirnya Umar berkata, inni la azunnuka qad sabauta walau a'lam dzalika la bada'tu bik. Aku menganggap engkau juga sudah menukar agama. Jika benar, maka aku ingin mulakan dengan membunuhmu. Bila hamba Allah cakap gitu, Umar balas tu. Hai, lain macam cakap, nampak? Kamu dah masuk agama Muhammad. Okey. Belum pada Muhammad, aku kerat kau dulu, kata Umar. Tu kata Umar tu. Bukan kata mudah-mudah boleh dengan dia. Ya. Lalu Nu'aim radhiyallahu an menjawab, fa inni ukhbiruka anna ahlak wa akhlaqatanika qad aslamu wa tarakuka wa ma anta alaihi min dalalatik. Sesungguhnya aku ingin memberitahu kepadamu bahawa dalam kalangan keluargamu dan keluarga iparmu juga telah memeluk Islam dan meninggalkanmu berada dalam kesesatan. Dia ni pun memang dia dah ada buah pukal dia. Dia kata, entah Umar fikir elok. Tadi entah kata nak bunuh Muhammad, anak nasihat entah. Pak entah ni angin tak nak bunuh anak. Lambat entah ni. Tuh, dekat rumah tu. Adik perempuan entah, ipar entah, habis dah masuk agama Muhammad. Kalau ia patut nak bunuh dia orang dulu, bukan lah. Apa barang lu? Macam tu lah kot. Nah, dia anginkan Umar. Angin lah kawan. Umar bukan kecil anak jenis 08 dia, 09 dia, 21 pun dia. Dia jenis semua dia Umar tu di Mekah. Tiba-tiba dia duk cakap tu, kawan ni kilas dengan buah tu. Apa nak bunuh aku, nak marah kat aku? Tu adik engkau tu. Adik perempuan pun tak boleh jaga, ipar pun tak boleh jaga, nak bunuh aku pula. Dia orang dua-dua dah masuk Islam tau. Wah, ini kira-kira angkat tangan bubuh penampar kat dia lah. Oh, tercabarlah dianya. Umar radhiyallahu an mencabar supaya memberitahu siapa dalam kalangan ahli keluarganya yang telah memeluk Islam. Kau cakap tu betul. Jangan nak main. Maknanya sekat jarang. Ku pancung kau. Siapa? Dia tanya. Dia nak cari dah tu. Lantas Nu'aim tak berani juga. Dia bagi tahu dah. Menjawab, khatanatuka wa ibnu ammika wa ukhtuka. Kata dia. Adik iparmu yang juga merupakan sepupumu dan adikmu sudah masuk Islam. Ipar engkau, sepupu engkau, adik engkau sendiri kau nak tahu. Lagi tengok, ya. Umar, orang yang dimaksudkan oleh Nu'aim radhiyallahu an ialah adik kepada Umar radhiyallahu an, yaitu Fatimah bintil Khattab radhiyallahu anha bersama suaminya Sa'id bin Zaid radhiyallahu an yang telah memeluk Islam. Ucapan tersebut telah menambahkan kemarahan Umar radhiyallahu an sehingga dengan segera menuju ke rumah adiknya. Ketika mereka berkumpul mempelajari ayat-ayat Al-Quran, Umar radhiyallahu an terus mengetuk pintu dengan keras. Saat adiknya bertanya, siapa? Umar radhiyallahu an pun menjawab dengan suara yang kasar. Apabila mereka mendengar suara Umar radhiyallahu an, dengan segera mereka bersembunyi, melainkan adik dan iparnya berdepan dengan Umar radhiyallahu an. Setelah pintu dibuka, adiknya terus menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis di bawah pohon. Dia bila ketuk-ketuk pintu, dia orang tanya dari dalam, Man? Siapa? Dia Man tu bukan abang Man, tak. Man, siapa? Umar jawab, ana Umar. Dengar-dengar kata. Dia tak kata dia Umar pun, dengar suara tahu dah.
Sehingga ada pepatah menyebut, jika sekiranya anakmu senantiasa menangis di dalam buaian, dipujuk-pujuk dah dibuai 45 minit nangis lagi, susu dah bagi, dakap dah dakap, hayun dah hayun dengan buai, nangis juga, maka katanya bisikkan ke telinganya, diam, kejap lagi Umar datang, nescaya dia akan berhenti menangis. Sampai macam tu pepatah menyebut. Budak pun maknanya kenal ketegasan Umar ni, takut ke dia, seolah-olah gitu. Jadi bila sebut dia dengar suara je, hilang semua. Tinggal dua je. Adik dia dengan ipar dia. Sebab dia berdua tahu. Dia tunggu dia mati syahid, dia lari pun mati syahid punya. Baik, tunggu. Nah, itu dia. Tentu dah jumpa mesti mati punya, dia tahu dah. Dan mereka siap untuk mati pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lari. Umar radhiyallahu an, adik dia suruh bawa peha. Mashaf dia panggil, yang tulis atas apa nama ni, atas pelepah tamar, ada yang tulis atas kulit unta, kulit kambing, ayat Quran. Umar bertanya dengan keras, ma hazihil haymanatul lati sami'tuha 'indakum? Adiknya menjawab, ma ada hadisan tahaddatsanahu bainana. Umar radhiyallahu an menangking, fala'allakuma qad sabautuma ara'aita ya Umar in kana al-haqqu fi ghairi dinik. Ya. Dengan berani Fatimah menjawab, ya aduwallah atadribuni ala an uwahidallah. Umar menjawab, na'am, ma kunta fa'ilan fa'af'al, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, laqad aslamna ala raghmi anfak, a'tuni hadhihi as-sahifah allati 'indakum fa'aqra'aha. Lalu Fatimah menjawab, la af'al, la aq'al, wa yuhaqqaqa qad waqa'a fi qalbi ma qultu fa'atiniha anzur ilaiha. Lalu Fatimah menyatakan, innaka rijsun la yamassuhu illal mutahharun faqam faghtasilu aw tawadda'a. Maksudnya nah ini saya sambung yang tadi ya, sekejap, sedap baca hilang pula dah. Umar bertanya dengan keras, apa yang kalian ucapkan? Karena aku mendengar suara kamu. Baca apa tadi tu? Dari jauh aku dah dengar suara tu. Adik menjawab, kami hanya bercakap-cakap saja, tiada apa-apa. Tak ada apa. Kena kopi jantan 3 rasa. Tu je cicah dengan biskut lemak. Borak-borak je. Tak ada apa, borak apanya. Sebenarnya kalian berdua telah menukar agama. Umar kata nak berlindung-lindung ya. Dah tukar agama kan? Ingat aku tak tahu. Dah tadi yang sahabat tadi dah beritahu. Apa sebabnya kalau kami dapati agama ini benar? Bukannya agama kamu, kata adik dia. Dah apa masalah? Kami tengok agama ni betul. Ini bukan agama kau. Aku punya pasal lah. Berani. Ini. Jawab depan Umar. Jawab dengan tegas. Karena ada akidah dia di dalam jiwa. Dengan marah, Umar radhiyallahu an melompat ke arah iparnya dan terus memukulnya sehingga Sa'id radhiyallahu an tersungkur ke lantai karena tidak mampu melawan Umar radhiyallahu an yang lebih gagah. Lalu Umar radhiyallahu an memijaknya. Dia bukan tanpa aja dia pijak tu. Tu kata Umar. Umar ni kaki dia la haula wala. Kalau kata Bigfoot pun tak sesuai. Kaki dia Umar ini, badannya
tinggi tapi gempal. Ibu jari dia bukan ibu jari. Jari-jari tangan dia penuh lemak, gemuk-gemuk ujung-ujung jari dia ni. Tu kalau kena pangkat telinga penampar dia, katil 6 Hospital Kuantan, bilik nombor 2A. Tu jawab dia. Jari Umar tu. Lepas tu dia kuat. Umar ni kuat. Mana dalil Saidina Umar kuat? Nabi SAW nasihatkan Umar, jangan berebut-rebut pi nak cium Hajar al-Aswad. Wallahi anta quwwah ya Umar. Demi Allah kamu ni kuat wahai Umar. Jangan kerana kuat kamu cedera orang lain. Dia kalau dia nak cium Hajar al-Aswad, orang buat berebut-rebut dia nak masuk toilet, dia letak gitu dia kuat sampai ke gombak. Yang ni dia buat lepas ke jerantut. Selang dia. Dia kuat Umar ni. Jadi kuat dia tu Rasulullah yang mengakuinya. Jangan Umar. Itu hadis sahih. Sebab itu Umar tak ada riwayat dia nak berebut-rebut dah lepas tu. Nah ini. Jadi dia kuat. Dia dengar jawab yang tu buat lo kan. Dia lompat. Dia bagi penampar, dia pijak. Ini kena kipar dia dulu. Akhirnya adiknya lantas menolak Umar bagi menyelamatkan suaminya. Ialah isteri. Laki kena pijak depan-depan. Mati pun dia sanggup bela laki dia. Dia tolak Umar, adik dia ni. Tiba-tiba Umar menampar adiknya pula. Sehingga mukanya berlumuran darah. Dia dengan darah yang banyak. Dia tampar tak tahulah. Tak kepecah hidung kau. Pecah patah gigi kat dalam. Tak tahu gusi hancur kau. Tu kena seliang tu. Sebab Umar ini kita tahu. Sejak daripada kecil. Dia bekerja dengan ayahnya yang sangat garang. Dia jaga kambing, jaga unta, kena pukul tiap-tiap hari. Di Jabal Umar. Yakni di Bukit Umar di Mekah. Dengan berani, Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada abangnya, wahai musuh Allah. Dia panggil. Dia kata, hei abang. Tak. Ya aduwullah. Hei musuh Allah. Ini. Ketegasan di hadapan musuh Allah. Di hadapan orang yang menentang Islam. Walaupun siapa mereka. Kena tegas. Ini yang generasi awal. As-sabiqun al-awwalin. Tunjukkan pada kita. Adakah engkau memukulku? Karena aku mengesahkan Allah sahaja Tuhanku. Tu je kes. Aku tak nak sembah berhala. Aku sembah Allah tu je. Kalau kira tambah lagi, aku bukan ambil ladang kamu. Aku tak curi unta orang lain. Bukan aku rembat kambing orang lain pun. Tanah orang lain pun aku bukan ada tukar geran. Aku tukar agama je. Aku dengan laki aku, dengan geng-geng lain. Daripada sembah berhala, baik sembah Allah. Itu kau tampar aku. Tu je punca. Dah lah aku ni adik akak perempuan apa semua. Kamu tampar-tampar aku begini. Umar radhiyallahu an menjawab, ya. Tu. Ya. Kau tak pasal tu takkan aku nak tampar pijak laki kau tu. Lawan Umar ni. Ya. Dengan suara yang tegas, Fatimah menyatakan, lakukanlah apa saja yang kau mahu terhadapku. Buat. Sesungguhnya aku telah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan Muhammad ialah pesuruh Allah. Kami sudah pun masuk Islam tanpa mempedulikan kamu. Ya nak buat apa buat. Kalau kamu tak malu, Nabi kata, buatlah sesuka hatimu. Buat. Nak buat apa buat. Kami dah masuk Islam. Tinggalkan Islam tak. Ini mengingatkan kita kepada Asy-Syahid Said Qutb rahimahullahu ta'ala, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia ketika dia ditahan, ditangkap dan dipenjara 10 tahun, diseksa di dalam penjara. Pada zaman rejim Jamal Abdul Nasir yang menjadi presiden Mesir masa itu, bagaimana satu hari bila tengok dia dah lembik separuh nyawa nak mati dah. Lalu ketua polis Mesir jumpa dia. Dia kata, wahai Syed Qutb, ni surat ni sign aja. Mengaku sign, kata kamu bertaubat, kamu menyesal, memang kamu ada buat gerakan subversif lah itu ini, macam-macam lah dia reka. So sign. Selagi kamu tak sign ni, kamu takkan boleh keluar. Kerana kunci penjara ni ada dekat aku.
Katanya Ketua Polis Mesir. Lalu Syahid Said Qutb menjawab dengan ucapan yang masyhur, demi Allah, jari yang ku angkat ketika mentauhidkan Allah di dalam solatku, jari ini tidak akan aku gunakan untuk tunduk di hadapan kerajaan yang tauhid. Walaupun kamu menyatakan kamu memegang kunci penjara, ketahuilah bahawa sesungguhnya penjara ini memiliki dua pintu. Satu pintu di hadapan, engkau yang memegang kuncinya. Satu lagi pintu di belakang, yakni pintu syurga, Allah yang memegang kuncinya. Dan aku lebih reda mendapatkan kunci pintu syurga daripada Allah Qadi Rabbul Jalil. Apabila kerajaan Mesir pada masa itu berasa putus asa dah, nampak tak boleh nak pujuk, maka mereka mengenakan tindakan digantung sehingga mati Syahid Said Qutb rahimahullahu ta'ala. Ini akidah. Ya, sebab itu akidah ini, kalau sudah Allah di hadapan, yang lain jadi kecil. Maka kita tidak terkejut dengan ucapan Tok Guru di parlimen kemarin, bahawasanya mereka mengenakan intimidasi, ya, penyelidikan, mereka mengenakan tekanan ke atas saya, mengheret saya supaya pergi ke balai itu, ke balai ini, dan kadang usia saya yang sudah tua sebegini. Jika sekiranya mereka mengenakan hukuman ke atas saya akan terus memilih penjara. Saya bersedia masuk penjara, saya tidak akan membayar denda. Kalau ada duit denda tu pergi bagi kat pasti je, kata Tok Guru. Ini dia, bila orang berdiri di atas akidah, siapa pun tidak akan boleh mengapa-apakannya. Dia kata, abang nak buat apa buat, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia lalu dia baca kalimatut thayyibah. Ucapan itu telah memukul perasaan Umar radhiyallahu an, sehingga beliau terduduk kaku. Lalu beliau berkata sambil melihat ke arah ayat-ayat Al-Quran yang ditulis. Dia jadi masa dah kena tampar, adik itu tercampak, tentu jatuh ya. Lembaran Quran yang dia sorok berapa hari tadi, dah terlentang tu nampak. Dia tertengok, Omar nampak, serahkan padaku bingkisan yang kalian baca tu. Kata Omar, kalau gitu buat sini, kamu baca apa tadi, mari. Mula lembut, mulai dah angin hidayah tu masuk. Ya, Fatimah menjawab, tidak sekali-kali dah. Tak boleh. Sesungguhnya, kata Omar berkata, sesungguhnya kata-katamu itu telah menyentuh hatiku. Serahkan bingkisan itu supaya aku dapat membacanya. Fatimah radhiyallahu anha menjawab, kamu masih dalam kekotoran, maka jangan menyentuh kitab itu, melainkan kamu dalam keadaan bersih. Bangun dan pergi bersihkan dirimu terlebih dahulu. Dia lalu adik dia Umar baca dalil Quran, la yamassahu illal mutahharun. Tak boleh usik Quran ni kecuali dalam keadaan bersih, yakni berwuduk sekurang-kurangnya. Setelah Umar radhiyallahu an mandi dengan membersihkan dirinya, maka Umar mengambil ayat-ayat Al-Quran yang bertulis itu, kemudian membacanya, melihat dan memahaminya. Yaitulah firman Allah Ta'ala, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ini lebih kurang 8 ayat yang dibaca oleh Umar.
Setengah riwayat menyebut 6 ayat yang awal daripada surah Taha ini. Dan ada ulama menyebut dia ayat ini bagus kalau untuk melembutkan hati. Dia diamalkan. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau menanggung kesusahan. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Diturunkan Al-Quran daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi. Lalu menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Iaitulah Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, serta yang ada di antara kedua-duanya, dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka yang demikian tidaklah perlu, kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya lah segala nama-nama yang baik. 1 hingga 8 surah Taha. Lalu Umar berkata, min haza farrat Quraisy. Apakah dengan sebab ini kaum Quraisy takut sekiranya agama ini dianuti? Umar radhiyallahu an meneruskan bacaannya sampai kepada ayat firman Allah Ta'ala, wa hal ataka hadithu Musa izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum ilal akhir ayah. Maksudnya, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa ketika dia melihat api, lalu berkata ia kepada istrinya, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Sehinggalah akhir ayat, iaitu ayat 9 sehingga ayat 16 surah Taha. Sampai di sini Umar radhiyallahu an berkata, yanbaghi liman yaqulu hadza alla yu'bada ma'ahu ghairuhu dulluni ala Muhammad. Sewajarnya yang menyebutkan kata-kata ini tidak disembah selain daripadanya, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad berada. Sebaik Umar radhiyallahu an mengucapkan kata-kata tersebut, Khabbab radhiyallahu an yang bersembunyi lalu keluar dari persembunyiannya. Ini seorang hamba, dia ni tukang besi, Khabbab bin Al-Araf radhiyallahu an. Dia tukang besi. Ketika mana dia didapati masuk Islam, tuan dia telah mengambil semua besi-besi yang ada, dileburkan dan dicurahkan atas kepala dan jasad dia sehingga dia rebah pingsan. Tapi dia tidak mati. Kulit-kulit dia mengelupas semua. 2 kitab sirah saya jumpa, dikatakan sebahagian besar penduduk Mekah tercium bau hanyir daging Khabbab daripada jauh bila ditiup angin. Masanya dia pingsan tu, itu besi itu dicurah. Itulah masa dia sedar, dia pun mengangkat-angkat, dia pegang jubah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah kata Islam ni akan menang. Tengok ke saya ni, teruk dah saya kena. Takkanlah pertolongan Allah tak turun lagi. Bila lagi nak menang ni ya Rasulullah? Tiba-tiba merah wajah Nabi SAW. Lalu Rasulullah menyatakan, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu, ada di antara mereka yang dibelah kepala mereka dengan gergaji. Belah 2. Ada di antara mereka jasad-jasad mereka disikat dengan sikat-sikat besi. Tapi mereka tetap dengan Islam dan mereka tidak meninggalkan Islam. Lalu Nabi menyatakan, mautatin fi ta'atillah
khairun min hayatin fi ma'siyati. Wahai Khabbab, sesungguhnya mati dalam keadaan taat kepada Allah adalah lebih baik daripada hidup dalam keadaan dahaka kepadanya. Wa anta musta'jilun, dan entah ni wahai Khabbab gopoh sangat. Cepat sangat nak menang. Hari ni tempek poster berasa nak menang satu Malaysia. Gopoh sangat. Sabar, kerana Allah Ta'ala nak kita memenuhi prasyarat kemenangan itu. Lalu Umar pun ajak Khabbab, dan kisah seterusnya panjang lagi. Kita akan sambung insya-Allah dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Dia kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.